Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan sebelum tu saya ucapkan selamat datang kepada panel kita pada hari ini. Itu memang semua UKM kenal dengan panel kita pada hari ini, itu Profesor Emeritus Dr. Cik Husna. Dan juga sebelum kita teruskan kepada sesi forum kita pada hari ini, itu perbualan ringkas dan mungkin perbincangan ringkas daripada panel kita. Dan saya nak ucapkan berbanyak terima kasih kepada semua peserta yang saya lihat dekat sini ada dalam 22 orang, insyaAllah lepas ni makin bertambah kerana sudi meluangkan masa untuk mengikuti webinar yang pada pemahaman saya, webinar yang dianjurkan oleh Pusat Kepimpinan Wanita ini adalah siri yang ke-8 siri yang ke-8, dan tajuk webinar pada kali ini adalah sangat menarik. Dan panel yang dijemput untuk membincangkan berkaitan dengan tajuk webinar pada hari ini iaitu wanita dan kepimpinan, keberanian dan berkeyakinan tinggi, merupakan panel ataupun individu yang selayaknya kita gelar sebagai tokoh untuk membincangkan berkaitan dengan topik wanita dan kepimpinan, keberanian dan berkeyakinan tinggi. InsyaAllah dalam masa setengah jam kita akan cuba mendengar kupasan daripada Profesor Emeritus Dr. Cik Husna. Dan Profesor Dr. Cik Husna ni merupakan pengarah teknikal dan juga penyelidikan di Angels Ventures Sdn Bhd, dan yang lebih menarik juga, beliau merupakan fellow utama bersekutu di Pusat Kepimpinan Wanita UKM dan Profesor Adjunct di OUM itu sendiri. Dan dalam masa 30 minit, kalau masa diberikan untuk webinar kali ini iaitu 30 minit sahaja, dan saya pasti banyak konten yang ingin disampaikan oleh Profesor Emeritus Dr. Cik Husna, dan saya rasa saya tidak ingin membuang masa untuk bercakap panjang sebab banyak konten yang akan disampaikan oleh panel kita ini nanti. Jadi untuk meneruskan tajuk webinar iaitu wanita dan kepimpinan, keberanian dan berkeyakinan tinggi, soalan yang kita nak tanyakan kepada panel yang sangat hebat, dan saya sendiri pun rasa dah banyak kali jumpa dengan Profesor Dr. Cik Husna, dan saya sangat rasa adore dengan Prof sebab dari segi keramahan, kejayaan dan sebagainya, dan selayaknya lah untuk berbincang berkaitan dengan topik ini. Dan soalan saya Prof, kalau diikutkan kepimpinan wanita Islam bukan lagi satu perkara yang mustahil dan sejarah juga telah membuktikan di mana wanita itu sendiri mempunyai kemampuan daripada aspek kepimpinan, dan dalam Al-Quran juga terbukti di mana terdapat kisah pemerintahan Ratu Balqis yang sebagai ratu yang sangat pintar. Dan kalau kita lihat di Malaysia, termasuk Prof juga, sudah ramai wanita-wanita Islam yang telah menjawat jawatan yang tinggi dan terbukti kepimpinannya dengan mengamalkan gaya kepimpinan yang tertentu. Dari segi gaya kepimpinan, boleh tak Prof kongsikan mengenai teori kepimpinan wanita Islam yang jarang kita dengar, tentang teori kepimpinan wanita Islam yang boleh dijadikan panduan kepada kaum wanita dalam membentuk nilai kepimpinan diri. Dipersilakan Prof. Terima kasih Dr. Tengku daripada Pusat Kepimpinan Wanita, dan saya rasa kita punya sokongan teknikal juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama saya ucapkan merakamkan terima kasih kepada Pusat Kepimpinan Wanita, khususnya kepada sahabat baik saya Prof Dayang dan rakan-rakan yang lain lah, yang saya rasa menjadi contoh yang baik kerana orang kata menunjukkan keberanian, passion bila menerajui Pusat Kepimpinan Wanita tersebut. Terima kasih kepada kata-kata pujian, puji-pujian itu. Terima kasihlah. Tapi saya rasa pujian-pujian tersebut juga patut ditujukan kepada rakan-rakan saya di Pusat Kepimpinan Wanita yang tidak kurang juga hebatnya. Pertama soalan Dr. Tengku kepada saya. Sebenarnya forum ini adalah, saya tadi sebelum kita
ke udara lah katakan. Saya kata kita nak buat sesi ni bukan satu forum yang mana saya bercakap seorang diri, tetapi sebagai satu sesi interaktif untuk doktor masuk, dan saya rasa rakan-rakan yang ada pun bila-bila masa boleh masuk dalam chat lah. Masuk saja. Kalau tak setuju ke dengan pendapat saya, teruskan. Ataupun ada perkara yang orang kata burning in the chest, burning dalam dada, teruskan, tak ada masalah. Jadi saya rasa itu soalan tentang teori-teori kepimpinan wanita ini sangat menarik, kerana saya dan tim saya sebenarnya sedang menulis sebuah buku. Kena minta maaf juga dekat Pusat Kepimpinan Wanita ni, buku yang sedang dalam proses kelahiran lah, sudah ditulis, tapi biasalah kita tulis buku kan tentang teori kepimpinan wanita. Dan kalau kita baca tentang teori-teori kepimpinan, biasanya merujuk kepada kepengurusan di dalam organisasi, dan mungkin kalau nak panjangkan daripada ruang kepengurusan dan organisasi sebut, mungkin kepada karisma pribadi. Dan saya rasa kalau paling dekat, teori yang paling dekat dengan karisma pribadi ialah mungkin teori ada yang ditulis oleh Dr. Zahra, iaitu pengurusan transformasi. Saya rasa katanya ramah wanita kerana lebih cocok dengan peribadi wanita dan seumpamanya. Tapi walaupun begitu masih berkontekskan kepada kepengurusan pribadi. Dan saya selalu berkata sebenarnya dalam buku kami yang mengatakan kepimpinan wanita di alam Melayu. Kepimpinan wanita di alam Melayu, kita kena bawa teori-teori kepimpinan wanita itu kepada konteks kita, kepada realiti kehidupan wanita Melayu lah, ataupun wanita di alam Melayu. Dan saya nak kongsilah apa yang kita maksudkan, tulisan-tulisan rakan-rakan yang saya lihat tidak kurang juga banyaknya di rakan-rakan saya di UKM sendiri. Dan menarik juga sebab sebenarnya rakan-rakan saya di UKM ini banyak menulis tentang kepimpinan dan kepimpinan wanita itu sendiri. Dan salah satu buku boleh pergi beli dekat Pejabat Menteri ialah tulisan Dr. Andik Masnah. Dr. Andik Masnah, Andik Galawa. Saya banyak rujuk kepada di situ. Dan pada satu masa juga ada satu forum tentang kepimpinan wanita Islam, ya, sangat baik, walaupun sudah lama, tapi isi yang dibincang itu sangat relevan, yang dianjurkan oleh Fakulti Pengajian Islam. Dan saya rasa mengumpulkan ramai wanita yang mengutarakan pelbagai aspek tentang kepimpinan wanita Islam. Dan sukacita saya hari inilah saya rasa nak petik salah satu model kepimpinan yang diutarakan oleh almarhumah Siti Zalikhah Muhammad Nur yang diterbit dalam prosidang tersebut, iaitu berdasarkan beberapa premis. Saya rujuk premis itu. Pertama, wanita itu adalah saudara pada laki-laki. Jadi kalau kita bincang, dia bukannya satu peperangan di antara, it's not a war of genders, bukannya satu peperangan antara gender, tapi adalah satu simbiosis, kerana wanita itu adalah saudara pada laki-laki. Wanita dan lelaki saling melengkapi. Wanita adalah sumber ketenangan dan kasih sayang. Wanita adalah amanah Allah kepada laki-laki. Wanita adalah pengurus rumah tangga dan keluarga. Dan wanita adalah pendidik ummah. Jadi itu adalah premisnya. Banyak juga premis dia. Dan beliau juga seterusnya mengupas tentang kepimpinan dalam konteks, banyaklah dalam konteks memimpin, mengurus, mengawas, dan mentadbir. Jadi banyak fungsinya kan, kepelbagaian yang memerlukan kata kemahiran yang tersendiri. Jadi memimpin, mengurus, mengawas, dan mentadbir.
Dan kepimpinan pula terbahagi kepada dua. Kepimpinan umum dan kepimpinan khusus. Jadi kepimpinan umum ialah kepada negara dalam konteks di luar orang kata ruang domestik, dan kepimpinan khusus ialah kepada kelompok spesifiknya. Jadi sudah kita sebut tadi bagaimanakah wanita harus mengukir paradigma kepimpinan dalam konteks masa sendiri. Banyak dalam buku kami ini kami kata mestilah atas realiti kehidupan sendiri. Dan antara model saya sebut juga antara model kepimpinan di kalangan wanita tidak hanya kepada wanita Islam adalah yang seperti disebut dalam tulisan rakan kita itu, adik masnah, adik doktor, adik masnah, adik kelawar. Saya kena cakap slow sikit lah ya. Bukunya sangat baik, dikupas dengan baik dan diterbitkan oleh penerbit UKM. Jadi penerbit UKM saya rasa harus bagi sedikit komisen lah pada saya kerana mempromosikan buku mereka yang ditulis dan diterbit pada tahun 1999. Kata beliau, wanita mengukir peranan dalam 3 realiti kepimpinan, iaitu kepimpinan melalui teladan. Kepimpinan melalui teladan ataupun dalam bahasa Arab dia qudwah hasanah. Kemudian kepimpinan dalam rumah tangga. Kemudian kepimpinan dalam masyarakat. Kenapakah saya kata begini ya? Sebab kadang-kadang bila kita berbincang ni doktor tentang kepimpinan wanita Islam ni banyak mengundang kontroversi. Betul tak? Oh, tak boleh jadi pemimpin apa semua. Tapi kita jangan ambil model itu daripada realiti kehidupan orang lain ataupun wanita lain ataupun masyarakat lain. Jadi bila kita buatkan anjakan paradigma dan kita mengukirkan apakah sebenarnya peranan kepimpinan itu, kita tak rasa pemberontakan dalam jiwa. Sebab kita kata apakah peranan yang diukir oleh wanita, kita kata to be a role model, which is very important kan. Sangat luas konteksnya. Menjadi role model ataupun teladan. Kemudian kepimpinan dalam rumah tangga, biasalah semua orang pun rasa selesa. Dan kemudian kepimpinan dalam masyarakat itu sendiri. Dan ada jugalah saya memetik sabda daripada Rasulullah SAW, hendaklah engkau merasa bangga dengan wanita yang terbaik dan teristimewa di dunia, iaitu Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asyah isteri Fir'aun. Dan selain daripada keempat peraga wanita dalam Islam ini juga, ada tulisan yang menyebut 2 orang daripada barisan Ummahul Mukminin yang dikenal memapar ciri-ciri kepimpinan, iaitu Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Hafsah. Dan baru-baru minggu lepas saya ada mengikuti ceramah Syekh Abdul Hakim Murad daripada Masjid Cambridge, dan dia kata ada sekumpulan wanita yang bukan Muslim. Saya menonton satu video tentang Sayyidatina Maryam binti Imran, dan mereka ni daripada melihat dan cerita itu diolah, video itu diolah, cerita tentang Maryam binti Imran ni, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam, dan mereka kata belum habis lagi video itu mereka sudah menangis. Dan main empatinya, dan jalan cerita itu hanya diolah daripada surah Maryam saja. Begitulah sedikit sebanyak saya rasa yang dapat saya kongsi daripada sebahagian daripada tulisan kita lah dalam buku tersebut. Kalau saya kupas semua, nanti tak ada benda pula orang lain nak baca kan. Cukuplah dengan promosi sedikit itu. Jadi saya serahkan kembali kepada doktor. Terima kasih Prof. Saya tertarik Prof dengan model kepimpinan yang Prof kongsikan tadi, di mana first time saya dengar yang Prof mungkin peserta-peserta pun
kata macam pertama kalilah dengar kan, berkaitan dengan wanita tu adalah saudara kepada laki-laki, dan wanita dan laki tu sebenarnya saling melengkapi. So dekat sini kita nampaklah sebenarnya kata macam tidaklah perlu kata macam kaum wanita tu direndah-rendahkan. Sebenarnya dia adalah pelengkap kepada kaum lelaki itu sendiri, dan wanita tu adalah sumber kepada keluarga dan kasih sayang, dan juga adalah amanah kepada lelaki. So konteks yang dapat dilihat dekat sini adalah Prof saling melengkapi antara wanita dan juga lelaki itu sendiri. Dan bila dilihat daripada peranan wanita yang Prof kongsikan tadi tu dari segi kepimpinan melalui teladan, kepimpinan dalam rumah tangga dan kepimpinan dalam masyarakat, sudah tentulah Prof wanita itu sendiri memerlukan kepada kepimpinan wanita memerlukan seorang pemimpin yang wanita tadi tu bukan sahaja kecerdasan intelek sahaja Prof. Maksudnya dengan cara nak membina kepimpinan tu perlu juga ada di segi kecerdasan emosi yang mana boleh kata mengekalkan kecemerlangan atau kepimpinan seorang wanita itu sendiri. Okay, dan daripada aspek kecerdasan emosi ni sebenarnya Prof, dia terdiri, dia banyak elemen, iaitu elemen motivasikan diri, saya sebut sebahagian sahaja, iaitu motivasikan diri, kematangan dan kerohanian, yang mana elemen ini adalah dia menjadi memupuk kata kepimpinan wanita itu sendiri untuk dijadi mengekalkan kecemerlangan. Jadi Prof sendiri sebagai seorang wanita yang menjadi idola para akademia, khususnya di UKM sendiri ni Prof, bagaimanakah Prof mempraktikkan elemen kecerdasan emosi itu sendiri dalam meningkatkan keyakinan dan keberanian diri Prof? Dipersilakan Prof. Okey, terima kasih kembalilah. Saya rasa sebelum saya pergi kepada saya sendiri, tadi kan masa doktor kata tertarik dengan peranan wanita tersebut kan, seperti tokoh yang perlu dicontohi dan seumpamanya. Saya rasa banyak bila memberi ceramah atau seumpamanya kita kata, kita selalu perkara ini saya rasa bukan perkara barulah. Selalu kita bincangkan ini adalah wanita yang mesti kita contohi, mereka adalah teladan yang kita contohi. Dan banyak juga saya sebenarnya dalam kehidupan dan pengalaman berjumpa dengan saya rasa generasi muda, sebab mereka mempunyai cabaran lainlah daripada yang berumur macam saya ni, mungkin sudah mempunyai kematangan dan jati diri mustahak untuk menangkis persepsi-persepsi mungkin persepsi negatif dan seumpamanya. Lebih-lebih lagi bila mereka keluar negara dan mereka harus menengahkan jati diri sebagai seorang muslimah contohnya, ataupun daripada satu budaya yang berbeza, dan mereka muda dan mereka tidak mempunyai senjata arsenal itu, bagaimanakah hendak menengahkan pendapat, kenapakah saya menampilkan diri saya sedemikian. Dan saya pernah kepada satu negara Muslim, ada seorang anak muda yang sangat terampil bila kita berbincang tentang tokoh dan peranan ini, dia kata, siapakah yang hendak kita namakan satu yang saya boleh jadi tokoh. Bagaimanakah kepimpinan yang dikatakan oleh keempat-empat tokoh yang kita sebut tadi? Sebab mereka hendak, dia kata itu terlalu jauh. Dia tak boleh marah juga kan. Kita hendak yang dekat. Saya hendak tengok yang dalam masyarakat saya yang boleh disebut, dan saya hendak menjadi seperti mereka. Saya pun kata betul juga. Jadi apakah ciri-ciri yang kita hendak ketengahkan? Jadi saya rasa model wanita yang hendak kita tokohkan, katalah model wanita Islam itu, kita jangan loket untuk menokohkan wanita yang ada dalam khalayak kita. Sebutlah, tak ada masalah. Bukan kata kalau kita jadi tokoh kita nak agungkan atau tidak. Cuma supaya saya rasa anak-anak yang generasi muda kata, saya pun boleh jadi seperti itu. Ya, saya boleh identify, jangan kata siapa tokohnya, tak ada langsung. Asyik macam kalau kita boleh kata Dr. Tunku Ilmi pun boleh. Bukan sampai anak muda tu tak ada siapa. Bila nak tengok tak ada siapa ya.
Jadi bila kita kata mentokohkan wanita, kalau bukan semestinya kita bagus juga nak bagi pinat atau anugerah. Tetapi saya rasa paling mustahak memberi tanggungjawab ilmu untuk memimpin. Saya repeat, memberi tanggungjawab ilmu untuk memimpin. Jadi, kalaulah dalam model-model ini, kita sanjung mereka dengan mempraktikkan aspek keilmuan dan intelek dalam hidup mereka. Dan kita hidupkan, kalau kita kata tadi, dalam model dalam Islam. Jadi, apakah bila kita cakap pasal Sayyidatina Khadijah? Dia tentang kedorongan, keterbukaan, cekal, berdikari. Kemudian Fatimah Zahra pula model takwa, wara dan model perjuangan. Dan Maryam sebagai model kesucian, ketakwaan dan sangat reda. Dan Asia sebagai model ketakwaan, kesabaran dan keprihatinan. Jadi bila kita sebut sifat itu dengan jelas, mereka tahu siapakah yang hendak dicontohi. Saya rasa saya nak kembali sebab masa pun seperti orang kata mencemburui kita. Apakah kecerdasan emosi, ya? Kecerdasan emosi yang harus ada kepada seseorang lah, yang saya rasa yang mendapati dirinya di dalam satu ruang untuk menjadi pemimpin. Biasanya pemimpin tu dia lainlah kalau kita nak sendiri nak ke hadapan. Kalau kita nak hadapan pun insya-Allah kalau niat itu baik, bagus. Tapi kalau hanya untuk menjadi pemimpin, itu saya rasa tak betul lah. Banyak saya rasa pemimpin dalam konteks-konteks yang kita sebut ini berada di tempat tersebut kerana itu sebenarnya satu tanggungjawab. Satu tanggungjawab. Dan tanggungjawab ini bukannya kita letak ataupun katakan jawatan ke peranan itu, yang selalu saya kata bukannya is to put on your head as a crown, bukannya kita letak atas kepala sebagai satu mahkota, tapi adalah satu beban yang kita kena pikul. And of course tanggungjawab is very hard, kan? Tapi kita ada contoh-contoh yang kita kata, yang saya sebutkan tadi. Berat tapi mesti cekal dan mesti tabah, mesti ke hadapan. Ada beberapa bulan dahulu saya rasa, saya dijemput oleh fakulti saya, mantan fakulti saya, untuk memberi sedikit tazkirah lah masa ni juga. Tazkirah hari Jumaat masa tu. Dan apa yang saya bincang itu topik yang sangat menarik juga. Dan mungkin dia boleh dikatakan terlalu sentrik pada wanita. Sebab saya bercakap tentang work-life balance. Dan tentang work-life balance, banyaknya realiti wanita yang berkejaya seperti kita. Wanita yang berkejaya, wanita muslimah, bukan saja kita nak berkejaya, tapi kita nak menjadi seorang muslimah yang mempraktikkan kehidupan muslimah. You know, we want to be practicing muslimah, but we want to be a member, an active member of the society. Bukanlah maknanya kalau kita be an active member of society, kita tidak dapat mempraktikkan kehidupan kita dan memamerkan nilai-nilai seorang muslimah sejati. Jadi perkara pertama yang saya kata ialah sincerely mengenal diri sendiri. Very, very important. Why kita patut mengenal diri sendiri? Kerana kita boleh tahu kelemahan dan kekuatan kita. Kita tahu bila untuk memimpin orang, kita kena tahu kelemahan sendiri. Bukan saja kelemahan, tetapi kekuatan diri sendiri. Supaya kita boleh kata, inilah sejauh mana yang saya boleh pergi. Sampai ke sini, kita perlukan pertolongan. Saya tak boleh buat ini sendiri. Jadi, bila kita tahu, ini kekuatan saya, ini kelemahan saya, itu adalah asas yang seperti doktor kata itu, memberi kita, itulah sebenarnya orang kata landasan yang kecerdasan emosi itu. Sebab kecerdasan emosi itu berdasarkan
banyak ilmu tentang diri sendiri dan kita pun tahu kan, to know yourself, to know to know God is to know thyself. Ya. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian saya rasa tentang kecerdasan emosi. Dan memang banyak buku lah yang ditulis tentang kecerdasan emosi ini. Tapi buku ini tidak dapat menggantikan pengalaman dan perkongsian so-called pemimpin dengan orang yang dipimpin. Orang yang memimpin ini sebenarnya banyak dipimpin orang yang dia memimpin. Bukan kata modelnya ialah bukan satu model, ada pemimpin berdiri di depan, lepas tu jangan saya masa itu saya cakap seorang pemimpin itu jangan dipimpin belakang, bila dia pandang belakang tak ada seorang pun di belakang. Maknanya seorang pemimpin yang mempunyai kecerdasan emosi itu bila dia pimpin, bila dia di belakang itu orang yang so-called dipimpin itu segerak dan sederap dengan dia. Itulah. Okey Prof. Kesimpulan yang saya dapat tadi dengan Prof, contoh macam mana kepimpinan wanita yang mempunyai kepimpinan tadi, mungkin kalau pemahaman saya yang ke Prof, bila kita seorang wanita tu yang mempunyai kepimpinan tinggi, bila dia menerima satu perjawatan tu, bukan dalam fikiran utama dalam diri dia adalah glamour dengan jawatan tersebut, tapi menganggap jawatan yang diberikan tu adalah satu amanah dan dia mempraktikkan nilai-nilai kecerdasan emosi. Contoh sebab kecerdasan emosi ini sendiri adalah bukannya terbentuk sejak lahir. Dia datang daripada pengalaman, dia adalah dipelajari, dan diberkaitlah dengan apa yang Prof nyatakan tadi, di mana kita kena kenal diri kita sendiri, apa itu kekuatan dan apa itu kelemahan. Dan pada saya, bila kita tahu itu adalah kekuatan kita, kita serlahkan lagi kita punya potensi itu. Dan andai kata kita tahulah itulah kelemahan kita, kita cari jalan bagaimana nak perbaiki kelemahan itu sendiri, dan akhirnya kita akan dapat pengalaman demi pengalaman, dan akhirnya meningkatlah kita punya tahap kecerdasan emosi itu sendiri. Dan Prof, sebenarnya kita ada masa 3 minit saja lagi Prof untuk kita berakhir, dan saya kalau boleh dan ada soalan-soalan daripada perkongsian, teguran, bagi pandangan, kalau bukan soalan sekali bagi pandangan, ya. Saya sebaik bagi pandangan. Lebih baik bagi pandangan pada soalan. Boleh bertanya secara langsung ataupun boleh type lah dekat ruangan chat. InsyaAllah saya akan bacakanlah untuk Prof sama-sama kongsikan. Dan nanti tanya saya tak pandai nak jawab pula. Lebih baik perkongsian. Ya, so dan bentuk pandangan dan sebagainya saya akan bacakan, dan saya rasa ambillah peluang ni dalam masa 2 minit ni untuk bersama-sama berkongsi, ya, mungkin daripada Prof sendiri dan mungkin daripada peserta, sebab peserta di luar sana pun saya yakin hebat-hebat juga sebenarnya bila bercerita tentang setiap kali saya bercakap atau berbincang macam ini tentang wanita, work-life balance, jarang saya dapat soalan. Biasanya perkongsian. Dan mereka suka untuk berkongsi pengalaman sendiri. Ya, maksudnya pengalaman mereka bertukar-tukar pengalaman tu lagi meningkat. Yes, bertukar-tukar pengalaman. Sebab daripada latar belakang berbeza, kan? Okay, so kita lagi 1 minit Prof. Kalau tak ada soalan, maksudnya mereka dah cukup faham dah dengan apa yang Prof sampaikan. InsyaAllah. Dan saya ucapkan banyak terima kasih Prof, dan saya harap dapat berjumpa lagi dengan Prof, bukan sahaja secara maya ni Prof, di mana-mana lepas ni. Suka tengok Prof. Dan celoteh Prof. Dan terima kasih banyak-banyak meluangkan masa walaupun setengah jam, tapi sangat bermakna pada kami Prof. Dan terima kasih juga kepada Pusat Kepimpinan Wanita di atas penganjuran webinar yang sangat bermakna, iaitu kepimpinan wanita dari segi keberanian dan keyakinan tinggi itu sendiri yang memang sangat penting dalam dunia yang penuh cabaran sekarang ni, di mana wanita pun nak berada seiring dengan lelaki dengan menggunakan potensi yang mereka ada. So terima kasih lagi sekali Prof, dan sama-sama semua, dan saya tamatkan webinar pada hari ini dengan ucapan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.